tandas mesti bersih. Tak faham kadang orang itu. Sila jaga kebersihan tandas sini. Tak faham ni. Sebab macam tu juga. Itu yang masjid Pasir Besar Kek Gomeh itu dia letak pantun. Baru faham. Wih, macam pantun. Dia kata, sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak heran. Dia nampak pantun, dia baca oleh pantun. Lain macam pantun. Ada kucing, ada tikui. Dah koncing jiwi. Simple dia pantun tu. Dia macam menyindir lah kan, apa lah, ya lah. Tahu dia kata kan. Betul. Saya pernah pergi ceramah dekat satu sekolah. Bayangkan najis tu dalam singki, macam melintang. Masalahnya singki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha yang dilakukan untuk sampaikan dia di situ. Bayangkan tu. Saya nak masuk buku ni terperanjat tu. Nak Allah, maka saya bohong ni. Yang paling saya terkejut, paling macam sedih lah kan. Makcik cleaner dia. Tak apalah nak, nanti makcik bersihkan. Allah, bayangkan kalau tu mak gitu. Tu saya kata tadi, tandas ni. Nampak tak? Tu tahniahlah masjid ni, ISO. Bayangkan ada audit datang, buat auditing ni, tengok semua dinilaikan ni, kebersihannya, facility dia. Nampak? Aircon tak nampak sangat. Mana dia nampak aircon? Mana? Yang tegak-tegak tu bukan aircon. Nampak? Aircon kan biasa dengan tak ada, dia punya reka bentuk. Tengok kipas basah. Kipas ni satu 25,000 ke 30,000 tau, tak lagi. Ini dia time ramai orang dia boleh pasang. Time orang tak ramai tak boleh pasang. Terangkit kan imam, jangan main-main. Baju ni, ya. Betul. Tu sebab nampak dengan tengok dia punya memang tak terperanjat lah kita bila tahu masjid ni dapat anugerah ISO. Tahniah kepada masjid ni ya. Teruskan. Nampak. Ya, semua dengan sistemnya, filing dia, senarai nama penceramah. Semua ada. Tauliah dia semua siap semua, sektor permit dia. Lepas tu sumbangan dia, audit dari sumbangan berapa, kutipan Jumaat berapa, semua ada. Tak main lah, tengok kamera dia record macam mana. Tak main lah kamera phone. Tengok TV3 ke TV7 tengok. Ya, betul cakap saya nampak dia jaga. Betul, kebersihan semua jagalah. Nampak tak? Kemudian mendapat ganjaran solat lebih banyak. Kata Nabi, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dan solat adalah mereka paling jauh jarak rumahnya ke masjid, kerana paling jauh dalam perjalanan menuju masjid. Orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam. Tengok, orang yang menunggu solat hingga melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudian tidur. Kek mana tu orang yang biasa solat sampai tidur? Kek rumah. Sebab sejadah sebelah katil. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zap naik katil. Ya, kan? Subuh pagi-pagi pun cabaran. Itu sebab ni nanti kita akan tengok. Bayangkan yang paling borek sekali nak semayang ada 2 waktu. Tu dia kan, ada 2 waktu. Dan ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab dia kata, dia kata apa? Setahuku ada seorang lelaki yang tak ada yang lebih jauh rumahnya pada masjid dan dia tidak pernah ketinggalan daripada solat berjemaah di masjid. Ya. Kemudian aku sendiri berkata kepadanya, kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Nak tak kalau belikan keldai? Nak tak? Keldai. Dia kata, aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Biarlah rumah aku jauh, aku tak nak. Dengan naik keldai jadi cepat sampai. Kan? Jadi seolah tak rasa jauh. Biar dia dekat, dia tak nak. Biarlah jauh. Dan dia nak langkah dia pergi ke masjid dan pulang ke rumah semuanya dicatat. Dan apa respon Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Dan berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid.
Dari Utsman bin Affan dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan menuju solat yang fardu lalu melaksanakan bersama manusia, yakni bersama berjemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kan? Kemudian kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid, kalaulah manusia mengetahui, ya, Nabi kata, kalaulah manusia mengetahui kelebihan yang terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, ya, lalu mereka tidak dapat meraihnya dengan cara melainkan dengan cara mengundi, nescaya tentulah mereka akan mengundinya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentu mereka akan berlumba melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui, kan, kelebihan yang terdapat pada atmah, yakni solat isyak dan solat subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Bayangkan, solat isyak dan solat subuh tu dua waktu tadi saya cakap tadi. Solat isyak, maghrib ramai, isyak tu. Sebab ramai orang kan ada setengah tempat lepas maghrib balik tu akan jumpa, ada harapan tak jumpa lagi masa isyak. Kan? Tapi kalau orang tu tunggu, ada harapan. Dia dengan kuliah ni insya-Allah ada harapan di isyak sekali. Bayangkan kalau tahu kelebihan tu dia akan pergi walaupun berangkat isyak dengan subuh. Dia sebutkan ni. Rupanya tu yang tak ramai. Subuh ni ujiannya apa? Sejuk sangat. Ujian ni apa ujiannya? Subuh ni mimpi sedap. Aircon. Katil yang empuk. Itu saya pergi umrah tu dapat hotel Double Tree by Hilton. Katil dia bila tidur terbenam dia. Mutawif yang ikut saya tu cakap apa? Banyak dosa tilam. Dah tilam pula dosa. Bukan kau yang tidur dosa. Bayangkanlah kan. Macam tu lah kelebihannya. Sebenarnya sebut tu sebenarnya subuh. Kita tengok. Hayya 'alas salat. Mari bersolat. Itu orang yang tak belajar Arab pun pandai. Daripada kocik tengok kat TV tu. Hanya Allah solat, mari bersolat. Oh, macam tu dia depan TV tu. Tak bergerak dah, kan? Ya, itu yang sembahyang subuh tu dia kena lain daripada sembahyang maghrib dan isyak punya azan. Tanya muazzin kita. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegas. Macam tu. Ada orang tu dah keluar tak jadi pergi masjid. Adalah azan seram pun ada. Dia baru keluar. Dia pakai suara bass tu masalah tu. Apa pula macam tu kan? Iya, dia tak mau dah Mendayu pagi dah. Tak orang Mendayu parah lah kan. Jadi tak apalah. Jadi makna kata kita tahu kelebihannya. Kan? Itu sebabnya ada seorang yang bernama Sulaiman Ibn Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibn Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Katanya, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali, dan sehingga sekarang aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakannya. Walhal pada ketika dia bercakap tu, usia dia telah mencecah 90 tahun. Dia kata, dia seorang hakim di Syam. Dia kata dia tak pernah solat sendirian sepanjang hayat dia, melainkan 2 kali je. Itu pun dia terasa seolah-olah dia masih belum melakukannya. Sebenarnya seorang tu macam tak semayang maksudnya. Bayangkan. Kan? Macam tu lah. Kita dapat tak macam tu ke? Kan? Pakai janji semayang gitu kan. Ayat dia. Kan? Jadi sebabnya Allah Ta'ala memuji orang yang memelihara solatnya dan menyanyikan mereka ditempatkan di syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, kan, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kita tuan-tuan dalam dunia ni simple je. Dunia ni sementara sifatnya. Sebab dia kata masjid di hati, kan? Akhirat yang menanti ni. Akhirat yang menanti kita ni apa yang benda pertama sekali tanya solat. Solat ni kadang bila semayang sendiri, iya tak tidak. Tapi semayang dengan imam yakin gitu. Orang pergi Mekah, pergi Madinah, yakin ni lain, betul tak kan?
Wih, dah pergi sana. Betul, tanyalah orang yang dah pergi, kan? Siapa yang dah pergi dia faham maksud saya. Dekat sana sekejap nak semayang. Sekejap nak semayang. Kenapa ni? Siapa yang pergi sana? Sebab mana dia yang bawa duit banyak? Tak ada. Kalau bawa banyak pun lah, tak sebanyak yang ditinggalkan dekat Malaysia. Sampai kat sana, dapat pula pergi waktu subuh pukul 3 pagi tu kan. Pukul 3 pagi sebelum subuh. Jap semayang. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semayang sunat. Solat sunat, tahajudnya, solat taubatnya, solat solat hajatnya, solat sunat tasbihnya. Sampai satu tahap tu, dia solat je, tak apalah niat kemudian dah tak tahu solat apa, solat je. Ya, sampai tahap tu. Sebab masa tu tak ada siapa bawa pangkat, tak ada siapa bawa kedudukan dunia, tak ada. Semua fikir akhirat aja. Betul. Itu yang makcik tu sekarang. Tapi yang heran baru ni saya pergi, orang Malaysia tak berapa ramai. Malaysia tak berapa ramai. Okey lah sikit untuk saya, okey lah. Orang Malaysia tak ramai. Kalau tidak jajak gambar kan. Alhamdulillah tak ramai. Tak ramai. Kat KLIA satu grup je gitu. Tahun ni memang kurang. Sebab ramai buatna yang banyak sangat travel ni, kadang-kadang manipulate, membohong ni banyak kan. Tipu orang, ada yang tawaf kat KLIA sudah potang dah balik, dia sampai ke bangsa. Kau bukan pergi Makkah kau? Dah balik hari je dah kena tipu. Bayangkan tu. Ada satu lagi kena tipu package. Dia kalau sampai kat KLIA tu tiba sedih mutawif tu, kita kena ingat kita pergi umrah ni niatnya ibadah, kena sabar, bersedia dengan apa juga ujian. Tu tandanya hotel kau bertukar. Tu hati-hati. Ada makcik tu sampai ya Allah, banyak dosa makcik, kenapa makcik? Ustaz tu tanya, makcik tak nampak Kaabah. Sabar makcik, ini Madinah ni. Dia round Masjid Nabawi, dia cari tak jumpa. Memang tak ada kat sini. Oh, salah tempat ya. Salah tempat. Tapi macam-macam. Tapi nak beritahu kita rasa lain pergi sana. Itu cerita. Sebab apa? Sebab perasaan kita seolah-olah kita berada di tempat. Kalau yang pergi haji lagi lah, yang dekat masa pengalaman di Arafah tu, dia rasa macam kat padang mahsyar lah. Macam tu lah bila kita datang masjid, perasaan kita, hati kita tu rasa lain berbanding semain kat rumah. Beza datang masjid. Sebab apa nak kerja? Tak ada yang datang masjid sebab dunia, tak ada. Jarang mana. Kebanyakannya semua datang semua akhirat semua. Iya. Ada dia tulis saf pertama hanya untuk yang golongan T20, tak ada. Golongan pertama untuk mereka berpendapatan 5,000 ke atas, tak ada. Semua boleh. Siapa awal duduk masuklah saf depan. Kita sama di sisi Allah SWT. Yang membezakan, kata Nabi, amal soleh dan ketakwaan kita. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Nampak? Ni dah pesan ni, pasal akhirat menanti ni. Barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kalau kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik kita kerja akhirat. Sementara yang dunia ni kan, sementara Samsul debat sementara. Lagi 3-4 tahun dah pencamah lain. Samsul Dabu semua keluar. Kan? Masa orang peduli pun tidak Samsul debat kan. Yalah. Sampai masanya tu saya cakap dengan rumah abang sibuk 2-3 tahun ni lagi. 2-3 tahun je lagi abang sibuk ni. Besok abang dah duduk rumahnya, kau muntah ni muka abang, sudahlah cakap tu. Simple kan. Dalam surah Ali Imran ayat 128, setiap yang hidup pasti akan mati, dan pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelak daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
Alhamdulillah. Biarlah kita datang ke topik-topik yang baik. Mulut cakap yang baik-baik, ke masjid semua cakap baik-baik. Kedua, mata memandang yang baik-baik. Mata memandang baik-baik, tengok muka penceramah, tengok muka kitab, tengok nampak tak? Tengok muka kita menghadap kepada tempat sujud kita, topik yang baik, mata pandang yang elok-elok. Lepas tu pandang setengah, nampak ayat-ayat Quran, nampak macam-macam. Kemudian ada peringatan, kadang-kadang kat TV tu ada peringatan kan, ada hadis-hadis yang dikongsikan, nampak kan. Ketiga, hati kita sangka baik, hati yang baik-baik aja. Dekat masjid insya-Allah mudah-mudahan baik, buang tamak, buang sombong, buang dengki. Kemudian lepas hati itu pula perut kita tidak membenarkan benda-benda haram masuk dalam perutnya. Datang masjid insya-Allah mudah-mudahan. Ini ada orang tuan-tuan, dia gila main nombor kok kono pula, dah kono belanja pula JK masjid, mengajar betul. Aduh, kan apa hal kau ni, hari lahir tiap bulan pula hari lahir kau kan. Kemudian jaga langkah kaki, melangkah tempat baik, tangan kita buat benda-benda baik, sumbangkan sumbangan anda pada tabung yang besi tu, yang tu tabung tu, nampak tabung tu kan. Masuk, tak boleh masuk RM1, masuk RM10, tak boleh masuk RM10, masuk RM50. Tak boleh masuk RM50, masuk RM100. Tak boleh masuk duit, lurutkan golang, rantai, omeh, cincin masuk dalam tu. Pandailah JK masjid tolak ke kodai dapat berapa. Nampak tak? Tangan buat benda baik dan juga ketaatan pada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan sama-samalah kita usahakan letakkan masjid dalam hati kita. Letakkan masjid dalam hati kita. Macam mana pun nak cari masjid, ke mana-mana pun cari masjid, berhenti je masjid. Nak kena sabar untuk taat perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan, sabar untuk taat perintah Allah. Tengah buat kereta, azan bang, dah zuhur lah bang. Alah kang sampai sana pandai-pandai lah cik tempat semayang. Mana tak sabar bang, zuhur lah bang. Yalah kita berhenti je. Tak lambat ke? Tak apa, sekejap je semayang. Kita pergi ya, sambunglah perjalanan balik. Sabar dia tu taat perintah Allah. Nampak kan? Jadi itu tajuk lain tu, maknanya kena panggil lagi lah. Kena panggil lagi. Saya faham cara renungan mata yang pandang saya tu, saya faham. Tengok tepat. Lepas tu bila saya pandang, kebetulan saya sampai kat dia beralih tempat duduk. Mana saya faham tu. Dia ngalih-ngalih kaki dia macam ni, konon dia lah paling longoh dalam bangsa ni. Macam tu lah kan. Tu saya faham tu kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan kepada kita untuk terus memakmurkan, mengibarahkan rumah Allah SWT, dan mudah-mudahan adalah ganjaran yang terbaik Allah berikan kepada kita di akhirat nanti. Amin. Kan? Ada yang tidur tak? Tak ada, alhamdulillah. Dia ada satu doa kalau kita baca akan menghilangkan ngantuk orang yang dengar ceramah. Doa tu senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya belum baca doa tu, saya baru ajar je, saya baru share je. Siapa yang dah tidur tu dia dengar wabillahi taufik tegak, dah habis kau jaga tu. Dia akan segar. Ni paduan. Ada orang perempuan yang menyalin tak tahan. Minta maaf ni gurau. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau adalah silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampai kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak masjid menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kan atas kesudian mengundang pada hari ini. Cuma sedikit makluman, kalau tuan-tuan